Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 bersama Cikgu Wan Izzati. Okey, untuk tajuk pada kali ini, jimatkan tenaga di dalam kemahiran membaca. Okey, jimatkan tenaga. Bagaimana cara nak jimatkan tenaga ya? Baiklah. Okey, untuk tajuk pada hari ini berdasarkan standard pembelajaran 2.1 membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastra dan bukan sastra iaitu cerita. Manakala objektif pembelajaran pula, murid akan dapat membaca dan memahami cerita untuk mencatat maklumat penting. Baca cerita yang diberi, lepas tu cuba catatkan maklumat penting. Cuba fahamkan apa maklumat penting yang kamu baca dalam cerita. Dan ada sedikit soalan lah. Soalan yang memerlukan kamu berfikir secara aras tinggi. Okey. Kamu boleh rujuk buku teks halaman 130. Baiklah, ini merupakan paparan halaman 130. Okey, di sini ada keluarga Indira. Okey, tajuknya jimatkan tenaga. Okey, sini ada cerita, okey. Ada cerita dan cerita ini perlu kamu baca dan fahami terlebih dahulu untuk mendapatkan maklumat penting. Nak tahu cerita tentang apa? Mari kita baca bersama-sama. Baiklah, kita baca petikan yang pertama. Nampak ya? Satu keluarga Indira. Okey, jom. Selepas makan malam, Indira bertanya kepada ayahnya, "Ayah, bagaimanakah caranya menjimatkan tenaga elektrik di rumah?" Dia tanya, "Ayah, bagaimanakah caranya menjimatkan tenaga elektrik di rumah?" Okey. Ayah dia jawab apa? Ayah berfikir sebentar, kemudian berkata, "Oh, ada banyak cara, Indira. Kita hendaklah menutup suis lampu apabila hari sudah cerah. Selain itu, tutup juga suis lampu dan kipas apabila meninggalkan rumah." Okey, biasa kamu buatkan. Bila kamu dah tak guna lampu ataupun kipas dalam bilik yang tidak kamu guna, kamu tutup. Okey, apabila hari sudah cerah pagi, kamu tutup suis lampu tersebut. Baik, seterusnya. Indira pun berkata, "Ya ayah, guru selalu berpesan begitu. Amalan ini dapat menyelamatkan bumi kita," terang Indira. Okey, lepas tu ibu dia pun cakap, "Pandai anak ibu," kata ibu sambil memeluk Indira. Okey, inilah cerita jimatkan tenaga. Okey, antara Indira, ayah dan juga ibunya. Jadi Indira bertanyalah bagaimana cara apa? Cara nak menjimatkan tenaga elektrik. Jadi apa caranya tadi? Yang pertama, tutup suis apabila hari sudah cerah. Dan yang kedua, tutup suis lampu, kipas apabila kamu meninggalkan rumah. Okey, baiklah. Okey, di sini ada satu soalan Okey, ceritakan cara kamu menjimatkan tenaga elektrik di sekolah. Bayangkan kalau kamu berada di sekolah. Bagaimana cara kamu nak menjimatkan tenaga elektrik semasa berada di sekolah? Siapa nak jawab? Okey, bagus. Baik. Yang pertama, mestilah tutup suis lampu dan suis kipas apabila meninggalkan kelas. Okey, ini suis ni salah ya, ejaannya suis. S-U-S-I-S, suis, bukan suis. Okey, suis. Okey, yang pertama tutup suis lampu
dan suis kipas apabila meninggalkan kelas. Yang kedua, tutup pintu dan tingkap semasa penyaman udara digunakan seperti di makmal komputer atau pusat sumber. Jika sesuatu bilik khas yang kamu pergi gunakan, contoh makmal komputer, pusat sumber, selepas kamu gunakan, pastikan salah seorang daripada ahli kamulah. Pastikan penyaman udara ditutup. Okey. Selepas menggunakan dan pastikan semasa menggunakan, tutup pintu dan juga tingkap. Kenapa? Supaya udara tu tidak keluar. Okey. Baik, seterusnya. Okey, dan cara nak jimatkan tenaga elektrik semasa di sekolah, gunakan lampu Kalimantan. Kamu tahu lampu Kalimantan tu yang macam mana? Ini dia. Ni lampu Kalimantan ya. Biasa di rumah kamu pun gunakan lampu macam ini juga kan? Itulah cara bagaimana kamu nak menjimatkan tenaga elektrik semasa berada di sekolah. Okey, seterusnya kita pergi kepada latihan buku aktiviti. Okey, latihan pengukuhan lah. Okey, baiklah. Macam biasa. Tulis hari dan juga tarikh. Baca arahan soalan, baca dan fahami, kemudian tulis maklumat. Okey, tajuknya sayangi alam sekitar. Perlu baca terlebih dahulu petikan yang diberi kerana sebab apa perlu baca? Sebab kamu perlu jawab dua soalan ni. Okey? Kalau tak baca, macam mana kita nak jawab soalan kan? Jadi, kena rajinlah baca sikit. Baik, okey, sekarang cuaca sangat panas. Aku duduk di bawah pohon mangga. Aku melihat banyak daun kering. Aku menyapu dan melonggokkan daun-daun kering itu. Okey. Aku menyalakan mancis api. Tiba-tiba aku terdengar suara. Suara siapa agaknya? Jangan bakar daun-daun di kawasan terbuka. Nanti berjerebu. Udara akan tercemar. Kata datukku. Rupanya datuk dia berkata. Datuk dia kata, jangan bakar daun-daun di kawasan terbuka. Nanti jerebu. Akhirnya, aku mengutip dan menanam daun-daun kering itu. Daun-daun kering itu akan menjadi baja semula jadi. Tak boleh bakar, sebaliknya perlu kutip dan tanam daun-daun kering itu supaya daun-daun kering itu akan menjadi baja semula jadi. Maknanya akan dapat menjaga alam sekitar daripada dicemari ataupun tercemar. Okey. Sedia untuk menjawab soalan yang pertama. Nampak? Jangan bakar daun-daun di kawasan terbuka. Ini Datuk kata tadi, Datuk yang cakap ni tadi. Okey, soalannya, mengapakah Datuk berkata begitu? Agaknya kenapa Datuk tak bagi bakar daun-daun di kawasan terbuka? Siapa tahu jawapan dia? Tak nak berlaku pencemaran dan juga jerebu kan? Jadi jawapannya, lihat pada jawapan yang pertama ni. Okey, jawapan dia, Datuk berkata begitu kerana perbuatan membakar daun-daun di kawasan terbuka akan menyebabkan pencemaran alam dan jerebu. Ini jawapan dia. Kenapa Datuk melarang membakar daun-daun? Sebab nak mengelakkan daripada pencemaran alam dan jerebu. Okey, jelas? Baik, yang kedua pula, adakah kamu bersetuju dengan amalan aku? Mengapa? Setuju tak dengan amalan aku ni tadi? Dia rajin kan? Sapu-sapu daun kering. Okey, kan? Kenapa? Setuju mengapa? Kalau kamu setuju, okey, jawapannya ya, saya bersetuju dengan amalan aku. Kerana amalan tersebut dapat menjaga alam sekitar daripada tercemar. Begitulah dua soalan yang telah kamu fahami dan kamu
telah pun berjaya mendapat penerangan daripada cikgu bagaimana cara nak menjawab soalan yang diberi. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Okey. Semoga kamu semua dapat memahami apa yang kamu pelajari pada hari ini, iaitu kemahiran membaca petikan dan seterusnya mencatat maklumat penting serta tulis di ruangan yang disediakan. Terima kasih, Cikgu Izzati ucapkan. Selamat maju jaya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.